makhluk yang mereka beriman dengan Allah, sampailah beriman dengan qada dan qadar. Di antara beriman dengan Allah, Allah yang menurunkan kitab ni, beriman dengan kitab-kitab datang daripada Allah, beriman dengan Rasulullah, yang Nabi kata siapa yang taat kepada dia maka dia masuk surga, siapa yang dahaka kat dia ni kiranya dia tu orang yang enggan. Maka Rasulullah membawa ayat daripada Allah. Ciri yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah. Tuh, nak letak tahap sebaik makhluk, iaitu orang-orang yang sentiasa memenuhi janji dia dengan Allah. Ada tak kita janji dengan Allah? Orang-orang golongan ilmuwan, dia berjanji dengan Allah yang Allah pesan kat dia. Baik sama dia yang seangkatan dengan saya, orang bawah ni, ustaz-ustaz biasa ni, dan orang yang tinggi sebagai tok-tok guru, sebagai golongan-golongan ilmuwan, mufti dan sebagainya. Di antara janji dengan Allah tiap-tiap hari Jumaat tu, berapa perkara? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Yang tu janji dah dengan Allah. Sebab Allah perintah, innallaha ya'muru bil adli. Yang tu surah An-Nahli tu, no? Yang tu surah An-Nahli tu, ayat tu. Bukan dibaca saja hari Jumaat tu. Bukan dibaca saja pada hari Jumaat. Surah An-Nahli sampai ya'izukum la'allakum tadhakkarun tu. Tuan-tuan nak bagi tahu kat tuan-tuan. Mungkin kita selama duk dengar yang depa duk baca cerita ayat tu dari surah An-Nahli. Surah yang sebelum surah Al-Isra. Tu dia. Dia main ayat macam tu. Dia innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai habis, sampai la'allakum tadhakkarun. Jadi janji dengan Allah, sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita semua supaya berlaku adil. Jadi hari ni adil tak? Kalau sebelah pihak ni macam ni, adil tak? Sepatutnya kena letakkan keadilan untuk semua. Wal ihsan, kemudian letak ihsan, kena berbelas kasihan. Ihsan tu untuk semua makhluk Allah. Walaupun sebatang pokok, walaupun satu pokok rumput, walaupun seekor semut, walaupun kena ihsan. Sampai Nabi kata nak seorang sahabat bakar semut, Nabi tak lagi. Semut tu gigit dia, banyak semut gatal lah contohnya, gigit dia, dia ambil api bakar. Nabi kata jangan membakar binatang itu, kerana Allah sajalah yang berhak untuk bakar makhluknya. Sampai ihsan dah lagu tu. Nanti lebah tak ketip orang, tapi nak ambil lebah pergi bakar dia, buat apa? Tak ada cara lain ke? Takkan nak bakar sarang, nak ambil lebah, tak apa, ni bakar dengan lebah tu. Sedangkan dia lah yang mengeluarkan, dalam Quran kata dia buat kena ubat syifa bagi manusia tu. Subhanallah. Dah bakar lebah, muhung pula semua lebah tolang tu. Takkan tiap-tiap pokok tolang ada sarang lebah. Maaf lah kalau penjual lebah tolang ni sekadar menegur, jangan mohon begitu. Tuan-tuan, ihsan. Tapi tak payah, dia tak main Jumaat, pergi bakar lebah. Main Jumaat tak main, tak dengar ayat ni. Wa ita'idzil qurba, kemudian datangi kaum kerabat dengan cara yang baik. Zi itu dua belah pihak tu, pihak kita, pihak mentuk. Pihak keluarga kita, keluarga mentuk. Pak menakan kita, pak menakan belah bini, semua kena ada. Datangi kaum kerabat dengan cara yang baik. Hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Utamakan kaum kerabat. Kemudian wayanha 'anil fahsya, kemudian Allah suruh kita mencegah yang fahsya, yang keji, wal munkar, dan setiap kemungkaran. Bila kita buat demonstrasi, dituduhnya kata kita ni buruh, dikata kita buat mungkar. Habis yang kita tengok seorang abang, budak perempuan umur 16, 17 pergi kelab malam minum arak tu, duk tegur tak benda tu, duk pergi ambil kat mereka, duk bagi motivasi dah kat mereka, pergi tangkap kat mereka. Awak tak kata mereka ni juga asra, dia yang tu bukan buruh dah, yang tu dah asra tu.
Itukah budaya Islam? Kita sikit, jangan banyak, sikit kita puji Allah yarham Menteri Penerangan dulu, Allah yarham Tok Mak Bulat. Dia rambut panjang, tak pergi masuk. Tak pergi masuk, rambut panjang. Ni kita tengok pengacara TV tu, yang fashion rambut potong kecil, angkat tinggi, rambut pang tu, yang tu bagi masuk, akhirnya masuk dalam soabak, di arau, budak tu kena, nak cikgu tegur pasal pang, kerambit cikgu. Yang sipak pun satu hal. Dulu hang mengaji lu disiplin macam mana? Pasal apa tak tegur anak hang lagu tu? Dulu kita disiplin, rambut pendek, 7.30 masuk, 7.10 dah sampai sekolah. Hari ni anak pukul 8 pipak tak kata apa. Dulu hang disiplin macam mana? Pasal apa tak kekalkan disiplin tu kepada anak? Betul. Ni nak kena cegah keji mungkar, tapi orang beragama yang duk bercakap banyak pasal buruh ni dia tegur dah. Siapa lagi buruh? Kita takut buruh, takut mereka makan banyak borai lagi tu. Ni orang yang nak masuk syurga yang nak mohon bukan dia kira siapa. Kalau ada ilmu agama tinggi pun kalau tak memenuhi janji dan dengan Allah tak boleh, sebab kalau tak dia alladzina yufuna bi ahdillah, yang nak masuk syurga adnin, yang nak letak sebab makhluk mereka yang memenuhi janji dia dengan Allah. Bukan saya kata ni, yang saya pegang ni apa dia ni? Dia kena cegah setiap keji dan mungkar. Ni mungkar duk berlaku di mana-mana. Rasulullah ada sebut, orang yang paling tinggi nilai di sisi Allah ialah orang yang menegur kezaliman di hadapan pemimpin. Itu jihad yang paling besar. Kita nak jadi apa ni sekarang ni? Kenapa kita bercakap dalam soal ni? Kenapa tak cakap dalam soal lain, tuan? Kenapa tak bercakap dalam soal lain? Nah, Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kita pick up benda-benda yang paling itu. Kalau nak letakkan perkataan tu pun tengok dulu. Tu saya kata mana lagi besar perkataan buruk, memang maksudnya derhaka. Tapi perkataan ansar juga derhaka. Jadi buruk derhaka yang dikatakan buruk dengan derhaka dikatakan ansar, mana lagi besar? Bila tak cegah keji dan mungkar, yang Tuhan suruh, yang Nabi sebut tadi, man asani faqad aba. Siapa yang derhaka dengan aku, dialah yang enggan. Yang dianggap enggan, yang tak ada. Jadi guru agama takut, tuan. Itu dia. Saya kalau ikut hati saya ni pun nak berhenti dah mengajar. Takut esok tanggungjawab dengan Allah. Tapi pikir balik kau berhenti, lagi Allah marah pula. Yang nak berhenti, bersih apa? Kerja kerajaan boleh 55 pencen. Kerja agama bukan ada pencen. Pencen dia mati je lah. Kerikut tak mau. Berat tanggungjawab. Yang Tuhan sebut, Nabi Muhammad pun datang apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Surah Al-Muzammil tu ada ayat 5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami telah turunkan ke atas kamu tu perkataan yang berat. Yang pertama masa turun kat Nabi Muhammad tu beratlah. Yang kedua nak menyampai pun berat. Bila menyampai orang kata dia gila. Yang ketiga berat bagi umat nak menjalankan semua perintah ni. Berat tak? Berat. Tu yang kata perkataan yang berat. Qawlan thaqila. Dalam Quran pun Tuhan suruh buat pula qawlan sadida, cakap yang benar, cakap yang betul. Datang qawlan ma'rufa, cakap yang ma'ruf, yang baik-baik. Kemudian nak cerita kat Nabi pula, Nabi dekat Nabi Musa pula cerita lain pula, Nabi Musa pula ceritanya pula qawlan layyina. Nabi Musa cerita lain pula dengan Fir'aun. Allah letakkan Nabi Musa kepada Fir'aun, pilah ke Fir'aun, tapi cakap bukan cakap qaulan ma'rufa, bukan qaulan sadida. Tuhan kata qaulan layyina,
cakap yang lemah lembut. Tu nak mengaji Quran kena tahu tu banyak kataan-kataan tu. Ada qaulan layyina, qaulan karima. Dengan mak apa? Qaulan karima. Bukan qaulan layyina, qaulan karima. Dengan orang ramai qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Yang dilarang qaulan azima, perkataan dusta yang besar. Ingat nak kunci memahami Al-Quran. Tak mahu cikgu nak. Sampai cengih. Kena cegah keji mungkar. Kemudian wal baghi, kena jauhi setiap yang menjadikan permusuhan. Kena jauhi semua benda tu. 6 perintah yang dijanjikan. Maka letak sebagai makhluk yang baik. Khairul bariyah ni alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji dia dengan Allah. Kita janji dengan Allah, inna salati wa nusuki, sampai habis tu. Ada kita buat tak janji dengan Allah? Yang nak kita mohon syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kita mohon kepadamu redamu dan syurgamu. Kita tak penuhi janji dengan Allah macam mana? Ni ciri yang pertama. Malam ni hanya sekadar renungan. Sekadar renungan. Itu dia tuan. Penuhi tak janji dengan Allah. Jangan cakap lebih kurang dengan Allah. Allah Maha mendengar tu. Nak tegur bagi sama rata. Sampai Tuhan pesan lagi, wala yajrimannakum syana'anu qaumun ala ta'dilu. Janganlah kerana kamu benci dengan satu kaum itu menyebabkan kamu tidak dapat berlaku adil. Hang tak suka dengan pok ni dan tuduh hak lain. Kawan kita bawa kain selai nak pergi semayang, tu pun dituduh buruk. Dia buat kain selai nak pergi semayang, saja ikut demonstrasi, buruh juga. Allahu Akbar. Awaklah sampai jadi macam tu. Awak sekat sampai jadi macam tu. Habis yang dedah kepala perempuan tak buruh, tak ngasar. Atau TV tunjuk filem-filem hak tak elok tu apa pula? Hak songlak tak kira lagi lah kan. Yang tu apa pula? Banyak you cakap yang ni lo. Hak budak-budak muda yang tak semayang, hak tua-tua yang tak semayang, tu apa pula tu? Tu saya kata letakkan 2 perkataan bagi macam mana? Buruk, derhaka, asa pun derhaka. Mana lagi berat? Mana lagi berat? Pikir ni lah. Tepuk dada, tanya iman. Yang kedua, ciri yang kedua, wala yanqudunal mitsaq. Ciri yang kedua, nak letakkan yang kita ada berdoa nak syurga, nak jadi sebaik-baik makhluk ni, jangan rongkai ikatan. Sumpah janji, jangan rongkai. Bila dah kita berjanji dengan Allah, berjanji dengan Rasulullah, berjanji dengan manusia, asal janji, Tuhan kata, wala yanqudun mitsaq, jangan rongkailah balik ikatan bila kamu ikat dengan teguh. Nampak? Kita bila yang kata Rasulullah ni tuan, tinggi nilai Rasulullah, jangan tanya. Nama Rasul disebut sampai bila-bila. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Yang pertama sebutan Rasulullah ni, pertama nak masuk Islam kena sebut nama Nabi dah. Tak sebut nama Nabi tak sah keislaman dia. Kalau orang masuk Islam dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tak tu ya. Sah tak Islam dia? Tak sah. Tu yang kata sebutan nama dia tinggi. Yang kedua, sebutan nama tinggi azan. Bila-bila pun azan disertai dengan nama Rasulullah. Kalau azan tak sebut nama Rasulullah boleh tak? Nak tanya muazzin sini. Bila dia azan, ada tak sebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas salat, dia terus tu.